فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب أي هذا باب السفر عذاب. Bermula safar itu ialah azab, ana seksa. Dan inilah antara sebab bapa safar itu adalah salah satu daripada asbab takhfif fi syara'. Salah satu daripada 7. Dia panggil asbab takhfif. Sebab-sebab bagi dapat keringanan pada syarak dia ada 7. Salah satu daripadanya ialah as-safar. Maka dapatlah beberapa rukhsah dengan sebab makna keringanan daripada sebab safar ini. Antara illah dianya ialah azab. Walaupun safar pada zaman moden kita sekarang ni agak lebih selesa. Umpamanya kalau sekarang kita pergi dengan kenderaan sendiri, itu adalah orang buat persoalan. Maknanya dulu makna safar itu sebab dapat rukhsah jamak khasar misalnya. Kerana dalam safar itu kita menempuhi segala kesusahan sebab terpaksa naik kenderaan awam misalnya. Tapi sekarang kita gini dengan kereta sendiri, nak berhenti mana dia tetap bila kita safar, dia ada unsur kesusahan itu ada. Sekurang-kurangnya kalaulah dari segi zahir, itu tidaklah sesukar mana, sepayah mana, tetapi tetap ada. Dan di antaranya ialah kesusahan dari segi batin, ialah keliaran hati. Hati itu jadi liar bila kita safar. Maksudnya walaupun orang tu ramai, kita duduk di khalayak ramai sekalipun, tapi oleh kerana kita tak kenal, kita tak biasa, menyebabkan kita akan jadi liar hati, makna rasa terasing. Itu juga satu benda yang masyakkah. Walaupun sudah hilang kesan-kesan masyakkah di dalam safar zaman kita sekarang, kalaupun hilang langsung, tetap saja safar itu menjadi sebab kepada takfif. Sebab sekarang walaupun asalnya kerana safar itu jadi sebab takfif ialah kesusahan, tapi akhirnya diri safar itu sendiri dah menjadi illah kepada mendapat rukhsah itu sendiri. Apatah lagi pada hakikatnya bila sebut kata safar, walaupun pada zaman kita sekarang pun tetap akan ada kesusahan-kesusahan yang kita tak boleh nak nafikan. Jadi dan ini adalah kenyataan daripada Nabi sendiri. As-safaru azabun. Bermula safar itu ialah azab. Itu tajuk dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu satu potongan daripada azab, satu bahagia daripada azab. Itu bisababil alami al-mashi an-nashi'i anil masyaqqati fih. Dengan sebab kepedihan-kepedihan, maksudnya kesusahan yang terjadi daripada kesusahan padanya pada safar. Kesusahan qada hajat, kesusahan macam-macam perkara. Itu jadi susah. Yang mana yang mena'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, yang menegahkan akan seorang kamu akan makanannya, nak makan sebagaimana duduk di rumah itu, sempurna sebagaimana sempurna makan di rumah. Walaupun pada hari ni kita tu maksudnya bahagia makan tu boleh jadi orang panggil tak jadi masalah, asalkan ada ketah tu tak apalah. Tu asalkan ada modal tak apa. Tu sekarang waris-waris pun ramai asalkan ada pitih, kita akan ada waris di mana-mana sahaja. Tu kita boleh duduk di satu buah rumah yang sangat selesa, lebih selesa daripada rumah sendiri pun. Tu hingga ada satu masa tu di kuliah, ana makna ustaz-ustaz bersama usrah masing-masing lah, hari keluarga. Gila tidur di maknanya di resort. Jadi ada anak ustaz, seorang ustaz tu maknanya dia mana pergi resort, mungkin tak biasa, mungkin duduk rumah ustaz lagu mana pergi rumah baru juga. Dia panggil rumah baru tak saya balik rumah baru, nak pergi rumah baru, balik ke rumah juga nak pergi rumah baru. Masa dia tu dalam 3-4 tahun nak pergi rumah baru. Sebabnya
Sekarang kadang-kadang lebih selesa daripada rumah kita nah. Tapi sekarang pun orang pun dia buat macam juga tempat-tempat penginapan lah. Rumah masing-masing tu. Jadi segi makan ni dia tak orang panggil tak sempurna. Tu nisbah kepada zaman dulu nah. Dan sekarang pun orang tak ada duit gak nah. Berjalan kerana terdesak, kerana terpaksa ada urusan. Tapi tidaklah orang panggil dari segi makan ni kalau orang tak ada gak aku rela sikit. Wa syarabahu minumnya wa naumahu tidurnya tak sempurna nah. Tu dalam perjalanan kita nah. Selain daripada tempat-tempat penginapan tak sempurna tidur. Kalau bertamu ataupun sapa dengan rumah waris ke apa tu makna setengah tu lah. Sebab tu lah setengah demo sewa homestay juga. Pergi rumah waris sekalipun sebab nah keselesaan tu. Tapi saat ni lah habis banyak modal lah. Tu. Itu benda yang masyarakah juga. Nah, ialah kita bersedak-sedak dengan orang panggil keselesaan tapi dia ada harga. Jadi harga yang terpaksa kita bayar itu juga meletihkan hati. Tu juga orang panggil masyarakah juga nah. Boleh jadi baloh juga tu. Baloh laki bining ni. Tu laki mengko dia nak jaga tubik masuk duit tu nah. Ekonominya orang isteri dia buat tubik wi ke dia lah, serah ke dia nah. Dia tak ada fikir dah. Jadi baloh nah. Tapi mana suami ni turut-turutlah. Ikutlah tapi dengan kesusah hati. Seronoklah duduk dalam kom gapo tapi hati nah. Balik ning dia ayat dah. Balik ning nah tak ada dah. Makan kering je. Dia gigit turut lah gitu nah. Tu. Tu nak ayat kata memang kok mana pun bila kita sebut safar pasti kita akan bertepuh dengan kesusahan. Maka dengan sebab itulah makna syarak memberi keringanan dengan memberikan rukhas. Keringanan maksudnya takhfif. Dengan memberikan rukhas beberapa jenis rukhas ataupun rukhsah seperti yang panggil makna dalam rukhsah dari sudut mengurangkan ataupun badal nah. Mengurangkan seperti qasar atau pengurangkan dan ataupun mentakdimkan daripada waktunya nah. Jamak takdim, jamak takhir ataupun badal makna ganti dengan yang lain pada masa lain puasa nah. Tak puasa makna buka puasa kemudian ganti pada masa yang lain. Itu adalah bagai-bagai rukhsah yang diberikan oleh syarak dengan sebab adanya sabab bagi takhfif ni. Jadi salah satu daripada sebab takhfif yang tujuh ialah as-safar. Fa idza qada nah ada satu lagi mesej daripada Nabi. Satunya Nabi nak ayat kata maknanya safar ni ialah susah, kita dapat kesusahan. Dan kita sebagai manusia pun memang kita dah direncanakan oleh Allah Taala nah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia dijadikan sentiasa hidup dalam keadaan kabad, keletihan, kepenatan untuk mencapai maksud dia. Asalkan nama manusia ni pasti dia akan berdepan dengan susah. Sebab itulah Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah taala dalam kitab tafsir dia yang terkenal Fi Zilalil Quran, ulasan dia terhadap ayat ni dia buat kesimpulan bahasanya hakikatu hayatil insan, hakikat kehidupan manusia itu ialah susah. Jadi kata dia mana-mana orang tidak mahu susah dalam hidup dia kena berhenti daripada jadi manusia. Selagi mana dia tu jadi manusia, pasti dia akan bertepuh dengan susah. Bezanya kesusahan orang beriman dibayar harga yang sangat mahal oleh Allah Taala. Kesusahan orang kafir free of charge. Maknanya makna free, percuma, susah saja-saja. Susah di atas dunia, akhirat pun susah juga. Orang beriman itulah motivasi dia. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maknanya sekali susah, dua kali senang. Itu yang Imam Ghazali sebut dalam Minhaj Syariah tu. Idza ishtaddat, ada satu syair. Idza ishtaddat al-balaya 'alaika fadhakkarta ila ma fi alam nashrah. Apabila bersangat bala di atas dirimu, maka mengingatlah kepada apa yang ada dalam alam nashrah. Kemudian apa yang ada dalam alam nashrah. Saat ni janji Allah Taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usra ni makrifah diulangi dengan makrifah. Bermakna al-usra yang kedua itu adalah al-usra yang pertama. Al-usri yang pertama, yang kedua itu ialah al-usri yang pertama. Mana hok tolong ni, makna satu kesusahan. Tapi yusran diulangkan dengan isim nakirah, itu dalam nahwu kita. Dalam ilmu ma'ani kita itu lebih kuat lagi. Maksudnya isim nakirah yang diulangi dengan isim nakirah juga
Fasani ghairul awal. Yang kedua tu bukan yang pertama. Mana yusra yang kedua dalam ayat tu ialah bukan yusra yang pertama. Maksudnya kesimpulan ayat ini ialah sekali susah dua kali senang. Sekali susah dapat dua kali senang. Tu orang beriman dia fikir lagi tu, sebab tu dia tak kisah. Itulah motivasi bagi orang-orang pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama, pendakwa-pendakwa Islam yang sebenar. Maknanya tidak kisah dengan segala kesusahan, kerana mereka melihat janji Allah Ta'ala jauh lebih besar. Dia dua kali ni bukan maksud dua kali semati ni, kerana itu mengikut kaedah seperti dalam dalam bab melakukan kebajikan tu balas 10 kebajikan 10 kali ganda tu ialah paling sedikit, bukan 10 tetap dak, itu paling sedikit. Okey, ni 10 ataupun 70 700 sehingga bighairi hisab. Itu kaedah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu maha kaya, pemendahara dia tu tak ada luak sikit rambut pun, dengan banyak dia memberikan. Allah Ta'ala Asy-Syakur, membalas dengan sebegitu banyak, tak padan dengan amal yang kita buat terlalu sedikit. Sebab dia yang banyak terima kasih kepada hamba dia. Jadi mana kita buat sikit, dia balas banyak. Tu. Itulah makna motivasi kepada kita orang beriman. Dua kali itu maksudnya paling lekeh. Sekali susah dapat dua kali senang, itu paling lekeh. Sebabnya kalau kita kira, kita akan nampak hak tentunya di akhirat kelak, di atas dunia ada beberapa kesenangan dengan sebab satu kesusahan. Bahkan di akhirat kelak ganda yang tidak orang panggil dijangkau oleh kita oleh menghitun kita. Tu. Jadi fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Maka apabila selesailah oleh segala hajatnya, apa nama nahmatah, tu di dalam tu ada bahawa tak ada nahmatah, yakni raghabatah wa syawatah wa hajatah, maksudnya gemarnya, keinginan dan juga segala hajatnya. Bila dah selesai dah, tertunai dah, fal yu'ajil, maka hendaklah dia bersegera berrujuk dengan kembali ila ahli, kepada isterinya, kepada keluarganya. Apa lagi duduk di luar ilzam baitaka, itu ada hadis dalam al-uzlah, ba'uzlah Jadi melakukan uzlah dalam bentuk yang paling munasabah sekarang ialah maknanya bukan kita memisahkan diri daripada manusia, daripada masyarakat Kita pergi jumpa dengan masyarakat dalam bab-bab yang dituntut dalam agama. Yang pertama, dalam bab yang fardu ain seperti semaya jemaah, yang fardu kifayah semaya jemaah, dan segala jumu'ul Islam, perhimpunan Islam seperti halaqah zikir, halaqah ilmu. Itu kita kena pergi. Kalau tidak kita akan rugi. Banyak benda yang kita akan rugi. Kerana daripada berjumpa dengan ulama, mujalasatul ulama, mana kita kena pergi jumpa. Mana bila ulama datang tempat kita, khususnya ulama daripada luar, kita kena pergi. Kemudian mulazamahkan majlis ilmu. Sentiasa majlis ilmu tu tak kira lah, tak kira apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu dan agama Islam maknanya kita kena lazimkan mulazamah, mesti kita kena sertai. Dan yang ketiga, mukhalatatu ma'al sulaha, bergaul dengan orang yang soleh. Itu untuk kita mendapat kebaikan daripada pertemuan kita dengan manusia dan untuk menunaikan hajat kita, pergi pasar untuk beli barang yang keperluan kita Jadi selain daripada waktu itu ialah ilzam baitaka, lazimkan olehmu akan rumahmu, duduk di rumah. Kerana selain daripada benda-benda yang keperluan begitu dari segi agama dan juga dunia kita saat ni, maka itu banyak memberi mudarat kepada kamu Jadi mana duduk di luar rumah ni makna tidak digalakkan malaikat untuk keperluan tadi, untuk keperluan agama untuk meramaikan rumah Allah Ta'ala, untuk membangunkan agama Allah Ta'ala, untuk orang panggil membangunkan agama Allah Ta'ala dengan penyertaan amal jama'inya, dan juga dengan orang panggil berusaha mengukuhkan ekonomi, mencari harta kerana kegiatan Islam ini tidak akan jadi sempurna melainkan dengan ekonomi. Itu ada hadis yang menelaahkan keadaan yang seumpama itu di akhir zaman. Dan kita sekarang pun orang pun duk kecek, mana bergerak sikit pitih. Jadi agama pun tak dapat lagi dah. Maksudnya tidak boleh diusahakan, tak boleh diangkat, tidak boleh dimajukan melainkan dengan ekonomi. Fardu kifayah, umpama semaya berjemaah, majlis ilmu. Dan ada sebut dah baru ni bahasanya, tu boleh tengok dalam kitab Rawa'iul Bayan, kitab Hayat Ahkam oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam bab kita manil ilmi. Tu sana dia angkat satu isu tentang
mengambil upah daripada pengajaran agama ni. Jadi kalau ulama-ulama dulu tidak membolehkan, tetapi ulama-ulama kemudian melihat suasana keadaan ni. Semua sepakat mengatakan tidak mengapa. Bahkan ada ulama mengatakan wajib lah. Sebabnya orang pangkal tidak akan tergandala lah agama. Dan seumpama mendirikan tempat sembahyang Jumaat, dan sekarang ni nak cari orang mewakafkan satu tanah, satu bidang tanah untuk didirikan masjid umpamanya, ataupun institusi ulama. Institusi ulama ialah institusi pengajian ilmu Islam untuk melahirkan ulama. Mana kila-kila ulama peringkat ibtidainya, peringkat mutawasit, mana sanawinya dan juga akhirnya, itu perlu kepada tanah. Zaman dulu tak apalah tanah. Sekarang harta tanah ni dah jadi satu, orang panggil biada yang sangat terlalu mahal, harganya tinggi. Maka orang nak wakafkan tanah zaman kita sekarang itu agak payahlah sikit. Tapi kalau seandainya dia sudi jual tanah kepada pihak masjid untuk dijadikan tempat pakai, itu pun dah kira sebagai satu benda yang sangat mujur dah. Mudah kira. Sebab ada payah kira. Tanah-tanah berdekat dengan masjid perlu diperluaskan. Dia zaman sekarang pakai kereta belakang nak kepada parking, tak ada parking payahlah masjid. Tapi ada wak payah basuh, payah kira, tak sih duk pegang tu jadi payahlah. Jadi orang masjid tu tak ada arah nak mikir lagu mana nak buat gitu ni. Jadi tapi apabila ada tuai tanah tu makna sudi jual walaupun kadang-kadang ambil kesempatan jual dengan harga yang mahal sebab dia ambil kesempatan, sebab orang masjid pasti akan beli. Bukan kata kau murah, tidak tolong tidak kerana saat ni lah ini berlaku kepada masjid ni lah, masjid lagak tu dia tu maknanya, sehingga maknanya dia jual tu harga-harga kontraktor, dia letak harga kontraktor no construction no apa tu maknanya dia ambil kesempatan lah. Jadi pihak masjid terpaksa kerana payah tak ada tempat parking, dia masa terhad, kalau tidak dia akan jual kepada construction jadi maknanya tak ada rasa dia orang panggil nak buat kebajikan, tolong jual dengan makna dengan cara yang baik tu pun makna banyak urusan jadi payahlah. Usah kata nak wakafkan tanah ini maksudnya ialah nak ayatnya perlu kepada apa tu nak beli tanah tu duit siapa dia poket daripada orang kampung dengan sebab itulah maksudnya ialah kita cari harta ini ialah untuk keperluan fardu kifayah. Maka keluar untuk mencari orang panggil ekonomi untuk menguatkan agama tu tuntutan juga dalam sama ada fardu ain, fardu kifayah, sunat ke, ikutlah kategori tengok keadaan dia selain daripada benda-benda tu lazim ilzam baitaka, mana lazimkan di rumahmu jadi kita pun bila kita keluar daripada rumah, sama ada safar tawil ke safar tawil yang mengharuskan jamak qasar ataupun qasir maka orang panggil qasir gi Kota Baru tu safar tu safar qasir. Maknanya selesai hajat kita cepatlah kembali ke rumah kepada isteri kamu sebab kita ni terang ada juga keadaan isteri kita keluar kerana urusan pergi sekolah ke misalnya kita macam kalau urusan anak-anak hak sekolah ke ke zaujah lagi kita tak pergi tu. Jadi dia tinggal, kita jaga anak, tinggal anak juga duduk sementara pergi tu tengok tak balik lagi gelisahnya padahal isteri kita tinggal sebentar aja. Kita ni sepanjang hari duduk tinggal perasaan dia lagu mana makna dia nak kita tu ada bersama dengan dia tak ada apa-apa, makna dia nak kita tu ada bersama dengan dia dalam rumah bersama anak-anak jadi kita dah selesai hajat kita apa lagi yang kita tunggunya kerana di luar daripada rumah tu banyak nak jadi mudarat daripada manfaat. Selain daripada hajat seperti pendakwah, orang panggil ulama yang itu adalah mana dalam urusan orang panggil untuk orang panggil mengajak manusia kepada itu tak apalah. Selain daripada waktu tu itu ilzam baitaka itu dalam bab uzlah panjang lebar dia hurai bab tu jadi kita keluar makna bila selesai hajat cepat-cepatlah kembali kepada rumah. Kerana rumah adalah paling aman daripada fitnah, walaupun kita kata tak aman 100%. Dalam pondok pula ni tidak aman 100%. Unsur-unsur kerosakan manusia mana boleh masuk lagi sebab zaman sekarang zaman alam maya ni macam mana kita nak tegah pelajar-pelajar ni kena buat undang-undang baru pula masalah gadget, masalah handphone tapi undang-undang bolehlah buat tapi bagaimana orang panggil menurutinya 100% tu makna tidak berlaku kerana benda tu payah kita nak pantau payah itu cabaran pada hari ni tu.
Jadi kita berada di rumah adalah paling selamat. Duduk dalam komuniti pondok itu adalah paling selamat daripada fitnah dunia sekarang, fitnah zaman. Maka walaupun kita tidak nafikan di pondok pun juga terdedah dengan orang panggil kehidupan zaman kita sekarang ni. Sebab corak kehidupan zaman sekarang ni begitu. Itu payahlah malaikat semuanya dipersiapkan dalam dada masing-masing dengan iman yang mencukupi untuk nak tahan pengaruh unsur luar, maksiat apa semua sekali. Kita nak buat apa cara pun payah dah. Malaikat kena persiapkan pelajar kita dengan itulah. Anak-anak kita terpaksa lepas dah. Tak kena nak halal dia bila lepas SPM tak boleh masuk universiti, tak boleh teruskan. Jadi tak ada pasal-pasal buat harap ke dia je. Baik ayah tak sah hantar kita di mula lagi hanya sekolah. Jadi bodoh. Jadi bodoh akan jadi mangsa kepada kehidupan. Dan kita akan tinggalkan anak kita lebih dulu biasanya galibnya. Hak masa kita ada ni pun orang panggil dia terdedah kepada macam-macam bahaya. Satu sekali bahaya dari sudut agama. Mana ilmu dunia pun mana kena ada juga. Supaya kita boleh hidup pada zaman itu. Dan boleh kita melaksanakan agama. Kalau tidak kita akan jadi mangsa. Kesabaran kita terhad. Satu masa kita akan jadi tak boleh nak sabar dah, kena bully. Bully dengan kehidupan manusia ni. Kena bully maksudnya kena tindah, kena secara tak langsung. Sebab mana kita tak tahu urusan zaman sekarang. Jadi macam mana kita akan tertinggal dengan sebab tu kita kena melihat zaman dan kena mengikut zaman. Cuma kita kena melakukan uzlah syu'uri apabila berdepan dengan perkara yang bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Itulah kita kena melakukan uzlah, mengasingkan diri. Maksudnya tidak melakukan tindakan yang sama sebagaimana tindakan manusia yang sudah fasad itu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, babun, ini ialah satu bab fadlul madinatil munawwarati, dalam tajuk haji dan umrah ini. Oleh kerana tidak lekan daripada agenda-agenda aktiviti yang dilakukan semasa haji umrah ialah kena pergi ke Madinah. Walaupun itu bukan orang panggil salah satu daripada orang panggil bertakluk dengan hijrah haji, manasikil haji ataupun umrah sekalipun, tetapi di sana dia ada orang panggil tempelak daripada Nabi sendiri. Kita tak ziarah Nabi, soalan maknanya kita tu tak, kita pergi dah siapa dah Mekah ni, tak pergi Madinah, tak pergi ziarah dia, makna kubur dia. Itu satu perbuatan yang sangat biadab. Jadi bab ini pada menyatakan kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah tu Al-Munawwarah yang Allah Ta'ala sendiri panggil sebagai Taubah, dan Nabi sendiri pun panggil Taubah. Dan sebelum daripada Madinah ni, orang Madinah sendiri panggil Yathrib. Yathrib tu nama tu tidak elok lah, makna dia kurang elok sikit. Dan Nabi pun tidak suka nama makna Yathrib. Sebab itulah Nabi menamakan dia sebagai Madinah. Dan ada juga nama dia ada 12 nama. Antaranya ialah Taubah, dan setengah riwayat juga Taibah. Maka dengan sebab itulah bila kita pergi Mekah tahun 2006, mula-mula kita dengar lagu Ya Taibah. Lagu Ya Taibah, Taibah makna Madinah. Dia ada banyak nama. Salah satu Nabi sendiri panggil pun ialah Taubah ataupun Taibah. Sebab orang panggil tribu turbatih, elok baik tanahnya, turbah dia tu makna baik, dan orang panggil kehidupan di sana baik. Itu makna Madinah. Dan sebagaimana yang didoakan oleh orang panggil Nabi sendiri, dan juga Sayyidina Umar pun ada supaya, dan ada hadis yang selepas daripada ini. Itu makna Madinah, suatu bumi yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, salah satu daripada bumi haram. Haram itu sendiri maksudnya yang mulia, yang ditegur, perkara yang boleh kita buat di lain tempat, itu tak boleh. Makna di sini. Qala wa minhu aidan, daripada wa anhu aidan, daripadanya juga daripada Abi Hurairah juga. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil madinati malaikatun. Di atas anqab jamak kepada nakbun. Nakbun asal makna dia lubang. Maksud sini ialah madkhal, tempat masuk, maksudnya pintu-pintu. Di atas pintu-pintu Madinah, lorong-lorong masuk Madinah. Macam kampung ni dia ada masuk kampung, masuk kepada layar ke mana. Dia ada beberapa tempat masuk, ada pintu masuk. Tu masuk jalan yang menuju kepada kampung tu.
Di Madinah pun dia ada jalan-jalan yang menuju ke Madinah daripada luar. Jadi semua angqabil Madinah mangkamnya la yadkhuluha at-ta'un. Tidak masuk akan dia akan Madinah, tidak masuk fil Madinah. Bukan akan tak masuk fi mana padanya pada Madinah. Sebab yadkhulu tu dia panggil fi'il lazim. Fi'il bina lazim makna dia tak ada maf'ul lah. Dia tak boleh kita kata dhamir ha tu sebagai maf'ul dia. Itu dia panggil dhamir tu kembali pada Madinah, dia jadi mansub binazil khafidi. Dia tu dinasab dengan sebab cabut huruf khafa. Jadi yadkhulu ni dakhala dia mutaaddi dengan harf fi. Mana yadkhulu fi. Yadkhulu nafil Madinah. Tak boleh masuk di dalam Madinah at-ta'un oleh ta'un. At-ta'un tu ai al-waba. Ta'un tu. Dah ta'un tu dah jadi bahasa Melayu makna ta'un. Kalau zaman anak sekolah dulu memang ada lah. Contoh ta'un tu sakit perut. Sakit yang merujuk kepada satu penyakit. Orang panggil berkaitan dengan sakit perut lah, buat berok. Tapi sebenarnya ta'un tu sendiri ialah itu makna wabak lah juga ni. Maksud dia ialah wabak. Ta'un tu sendiri maksud dia ialah wabak. Jadi COVID pun samalah. Masuk dalam ta'un jugalah. Tu. Walad dajjal tak masuk oleh ta'un dan juga dajjal. Dajjal ini menunjukkan keistimewaan bumi Madinah. Bumi Madinah yang mana Allah Taala jaga. Bukan saja Madinah. Makkah pun sama juga. Cuma hadis ni kerana bab Madinah. Dia ada juga hak Mekah tu. Jadi hak dia tak boleh masuknya dajjal ni dia tak boleh masuk mana Madinah, Mekah. Kalau masjid 3 masjid. Mana Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Pakai ada satu lagi panggil ada 4 Masjid At-Tur. Tur Sina. Dia tak boleh masuk juga. Tapi waktu tidak begitu popular 3 masjid. Tapi kalau bumi yang ditegah masuk dajjal ialah bumi Hijaz. Hijaz ni makna Mekah, Madinah. Dia dajjal kita tahu dia ada 2 makna dajjal ni. Dajjal betul-betul dajjal tu sendiri satu. Dan orang panggil orang yang bersifat dengan sifat dajjal. Kerana dajjal maksud dajjal sendiri tu diambil daripada perkataan dajjala. Dajjala ni makna menutupi. Kerana kerja dajjal ni menyesatkan manusia, menutup kebenaran. Tu kerja dajjal. Menutupi bumi dengan sebab dia habis dia jajak, dia buat roadshow. Dia dajjal ini dia tubik daripada bumi Khurasan, itu disebut dalam hadis. Ada hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq, itu ada dalam Sunan Tirmizi. Itulah maknanya Abu Bakar meriwayat bahasanya Nabi mengatakan makna yakhruju ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq. Maknanya dajjal akan keluar daripada satu bumi di timur. Di timur maksudnya yuqalu laha Khurasan. Dikatakan baginya ialah Khurasan. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik pula dia sebut yakhrujud dajjal min yahudiyatil Asbahan tu makna Khurasan tu dia kalau macam kita kata kat sini Kota Baru pada layar Tulur dah tu Kota Baru jadi zon merah dah jadi pada layar pun masuk dalam Kota Baru lagi. Tu mana Asbahan, ada kadang-kadang Asbahan disebut, kadang-kadang Isbihan Asbahan dalam sebut dengan huruf ba Asbahan. Jadi dalam hadis Anas bin Malik Nabi kata yakhrujud dajjal min yahudiyati Asbahan, daripada perkampungan orang Yahudi Asbahan. Asbahan yang mana wa ma'ahu 70,000 minal yahud, serta dengan dia 70,000 orang Yahudi. Tu makna Yahudi ni dia sangat dekatlah dengan dajjal. Kemudian dalam hadis Fatimah binti Qais ada menyebut Nabi kata begini. Nabi kata maknanya dajjal keluar daripada laut Syam, Nahru Syam, makna laut Syam. Lalu Nabi kata dok mana daripada laut Yaman. Dok bukan. Tidak bukan. Tapi min ardi minal maghrib, masyriq. Tapi akhirnya Nabi kata dia tubik daripada bumi daripada masyriq, makna timur. Nabi tunjuk arah timur. Timur nisbah kepada bumi Hijaz. Mana Madinah, Mekah, itulah Parsi lah. Maknanya Khurasan, Asbahan tu lebih khusus lagi. Daripada perkampungan Yahudi Asbahan. Dia keluar Dia dalam hadis Fatimah binti Qais lagi ada menyebut bahasanya dia meriwayatkan dengan lafaz
Ini maknanya Dajjal tu sendiri. Mana Dajjal tu cerita. Dajjal tu cerita. Dengan lafaz Dajjal tu cerita. Ini tidak pelik ni. Sebab macam mana pula Dajjal cerita ni. Mana dalam Quran pun banyak Allah Ta'ala cerita perkataan orang-orang ahli neraka. Daripada masyar ni. Mana daripada masyar dan neraka. Macam mana mereka ni bercakap, ada dah kau dalam neraka. Tu. Macam kita kata ayat pertanyaan orang neraka kepada ahli syurga ni, masalakakum fi saqar. Apa ni orang ahli syurga tanya kepada orang ahli neraka, kepada orang kafir. Tu dia ada huraian tafsir. Sebab ni ayat ni mana orang beriman tanya kepada orang kafir. Salah satu daripada dalil bahasanya orang kafir pun mukhatabun nabi ahkam taklifiyah syar'iyah. Tu makna hak furu'. Dalil dianya ialah nombor satu sekali ialah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian pertanyaan orang dalam syurga kepada orang kafir dalam neraka, masalakakum fi saqar. Apa demo ni masuk neraka saqar. Lalu orang kafir tu lam nakum minal musalli, kami tak semaya. Orang kafir tak semaya kena seksa juga. Tu dalil maknanya mereka itu di syariatkan, dibebankan dengan taklifiyah dalam arti kata taklif azab, untuk diazab mereka dengan sebab tak semaya, tak puasa. Jadi nak ayatnya Allah Ta'ala cerita tu dengan bentuk fi'il madi, dan banyak cerita perkataan orang kafir dalam neraka, perkataan orang beriman juga. Ada dah kok? Tak ada lagi. Tapi itulah yang akan berlaku. Ini samalah juga dengan hadis ini. Hadis daripada Fatimah bin Qais menyatakan bahasanya Dajjal tu berkata, dia kata apabila aku keluar daripada bumi, aku akan jajak habis serata bumi, tidak ada satu kapur malaikat aku masuk belaka. Malaikat makna masuk tu untuk menyesatkan manusia lah. Kerana tu hebui kepada Dajjal ni dia boleh menghidup orang, panggil menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati tu makna iblis berbagai menyerupa seperti ibu bapa. Munak kada aku hidupkan ibu bapa kamu. Dia kata, orang kapur jawab no lah. Lalu dia boleh hidupkan. Dia boleh jadikan kemarau mana boleh. Jadi tertipu daya lah manusia. Jadi maknanya dia kata aku boleh semua, tak ada satu kampung selama 40 malam 40 hari, maknanya aku masuk belakang malaikat Makkah dengan Madinah. Makkah Madinah boleh aku nak masuk melalui satu pintu, satu lorongnya masuknya malaikat dengan pedang yang terhunus menjaga. Bukan malaikat tu ramai. Bersosaf berbaris-baris mana berjaga setiap lubang masuk kepada Madinah Mekah sehingga Dajjal tak boleh masuk. Tu. Jadi maknanya tu makna banyaklah kalau kita boleh cari dalam Bukhari Muslim tu dalam Kitabul Fitan banyak. Dalam kitab kita ni dalam bab dalam bab haji ni. Tapi oleh kerana dia sebut kelebihan Madinah. Tapi lebih banyak lagi kita boleh tengok di hujung sana dalam Kitabul Fitan. Dalam bab fitnah tu banyaklah. Hadis-hadis bab Dajjal ni. Tu. Jadi maknanya itulah di antara kelebihan Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Cumanya sebelum wujudnya Dajjal. Dajjal ni sebelum daripada Nabi Isa lagi. Sebelum wujudnya Dajjal ni dia ada dah Dajjal orang panggil orang yang mempunyai perwatakan Dajjal tu ada dah. Sebab sifat Dajjal tu maknanya mendustakan. Orang panggil menyesatkan manusia. Mana sifat dia Nabi sebut rambut dia keriting seorang lelaki ni. Sebab tu ada dalam YouTube tu ada seorang ustaz daripada Indonesia tu, antaranya yang dia tunjuk antaranya sahur di India ni dulu mati dah Sai Baba. Rambut keriting sungguhlah, pakai jubah warna oren. Biasanya jubah warna oren. Banyaklah benda-benda pelik dia buat ni. Siapa orang putih pun pakai jadi ni tu. Macam ayah pink ni. Dia orang India ni memang dia mudah percaya kalau benda pelik-pelik sikit ni. Dalam YouTube tu macam-macam sembah jambil semua jambil dia letak letak ni bila berlaku benda pelik-pelik sikit tu. Pasal lembu tu biasa dah. Jadi maknanya tu banyak dah Dajjal yang macam tu pun ada tu. Yang menyesatkan dia setengah daripadanya doa, kita berdoa semua tu daripada fitnah orang panggil hidup dan mati, fitnah orang panggil Masih Dajjal. Tu minta jauh daripada fitnah Masih Dajjal. Masih Dajjal makna sama ada hak nung ataupun orang pahak sekarang pun dah ada dah orang-orang yang sifat dia ni untuk menyesatkan manusia. Qala musannifur rahimahullah taala qala alaihi salatu wassalam
Al-Madinatu kal-kiri tanfi khabathaha. Pun ada kaitan juga dengan dajjal Ustaz ni. Setengah daripadanya. Al-Madinatu kal-kiri. Madinah ni seperti kir. Kir ni maksudnya dapur haddad. Orang buat besi, buat besi, tukar besi. Al-haddad. Dapur tukar besi. Setengahnya dia ada beberapa pandangan. Setengahnya kata alat cerapun tu buat tiup api tu. Tu. Buat tiup api tu. Kir ataupun setengahnya sebut sebagai dapur, maknanya dapur tukar besi tu. Itulah kir. Tanfi maknanya menafikan maknanya mengeluarkan. Khabatha akan yang khabas, yang kotor-kotornya Madinah. Termasuklah kau panggil manusia ni. Ya akhirnya dia ada hadis disebut tentang Madinah ini dibersihkan, termasuklah Mekah ni. Dibersihkan daripada orang-orang kafir. Di zaman Nabi tu ada orang kafir, ada orang munafik ni. Lepas tu makna dibersihkan, makna buah. Di sana maknanya sehingga sekarang makna tidak boleh masuk ni daripada orang munafik. Termasuklah dajjal saat ni. Dajjal tu makna khabas juga ni. Jadi Madinah ni kalkir. Ni berkata seperti dapur tukar besi. Dapur tukar besi yang membersihkan besi itu daripada kotoran-kotoran dia. Apabila dibakarkan besi itu di atas api, kau boleh diasingkan makna kotoran-kotoran tu. Tu maksudnya Madinah lagi itulah. Madinah wa yansa'u tibuha, dan jadi nyatalah oleh tibuha yang baiknya baik Madinah. Maka itulah sebabnya dinamakan dia juga sebagai Tabah ataupun Taibah kerana bagus-bagus, udaranya bagus. Maknanya manusia pun jadi bagus. Kerana manusia di sana makna dididik sendiri. Orang panggil orang anak cucu daripada manusia yang dididik, mendapat resyak daripada orang panggil Nabi sendiri. Dia tanah dia juga dikatakan baik. Turbatuha, warna bagus, baik. Dia tidak seperti tanah Mekah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari, bare di antara rumahku dan juga mimbarku. Mimbar Nabi dalam Masjid Nabawi lah. Dia rumah Nabi pun dalam Masjid Nabawi juga lah sekarang. Rumah Nabi tu rumah Siti Aisyah radhiyallahu an. Itu tak lain tak bukan ialah kubur tu lah, tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada juga lafaz hadisnya wa qabri, antara qabri dengan mimbari. Tapi itu riwayat itu tidak kuat. Yang kuatnya ialah baiti. Di antara itulah, sebab itulah kalau Madinah tempat yang jadi mencabar, tempat bersesak, tempat yang paling bersesak-sesak manusia ialah inilah. Kalau di Mekah bucu Hajarul Aswad tu. Mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ialah satu taman daripada taman-taman syurga. Ada dua makna raudhatun min riyadil jannah ni. Satu maknanya ialah kau raudhatin, seperti taman tu ialah fi nuzulir rahmah was sa'adah, pada turunnya rahmat dan juga sa'adah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu makna itu adalah ayat dalam balaghah tu dia bilang fi rahmatillah, pada mana rahmat Allah, mana di dalam syurga Allah Taala. Karena syurga tu ialah tempat rahmat Allah Taala. Tempat rahmat Allah Taala. Dia tak ada mana, syurga itu ialah tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mentasbihkan, orang panggil di antara rumah dia dengan mimbar dia tu ialah seperti satu taman daripada taman-taman syurga. Yakni fi nuzulir rahmati wa sa'adah. Tu. Dan ada satu pandangan yang lain yang menyebut bahawasanya dengan makna bahasanya yunqalu yaumal qiyamah fayunsabu alal haq. Makna ala rah, makna alal jannah. Maksudnya antara rumah Nabi dan juga mimbar Nabi itu, tempat tu akan diangkat dan letak ke dalam syurga. Itu pandangan yang kedua. Itu dengan makna raudhatun maryah, satu taman daripada taman-taman syurga. Satu taman, salah satu daripada taman-taman syurga. Dengan makna zahir hadis ini ada pandangan ulama begitu. Bahasanya dia tu makna diangkat dan kemudian diletak ke dalam syurga. Menempati itu satu taman. Tapi pandangan yang pertamanya ialah seperti raudhatun ay ka raudhatin maryadil jannah. Yang tepat dari segi pahalanya berganda-ganda juga, tempat rahmat. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku pula di atas haudi, kolamku.
Mimbar aku tu ialah di atas kolamku dengan makna yang kedua saat ni. Itulah yang qalu yaumal qiyamah fayunsabu 'alal haud. Makna dipindahkan pada hari kiamat, maka didirikan di atas haud. Mimbar Nabi tu. Tu. Dari segi kenyataannya begitu macam mana? Kita tak boleh nak gambarlah. Tu. Sebab haudun Nabinya yang boleh digambarkan disebut dalam hadis dengan banyaknya gayung dia seumpama bintang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila akhir Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Baca mustalah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin ثم خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب والمقرئ له والقارئ والشاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Raf'ul astar, itu nama kitab kita. Raf'ul astar itu maklum mengangkat segala sitar-sitar, tabir-tabir, sehingga menampakkan kita kepada haqaiq, khususnya ialah istilah-istilah dalam ilmu hadis inilah. Raf'ul astar ni ialah syarhu Hasan Muhammad Masya'. Orang panggil Hasan Masya'. Tu. Orang budak-budak panggil Hasan Masya'. Syarah kepada ialah syarah Hasan Muhammad Masya'. Syarah dia lah. Kepunyaan Hasan Muhammad Masya' lah. Rawi Astar ni. Syarah kepunyaan. Syarhu Hasan itu idafah. Idafah syarah dengan makna la. Makna syarah bagi Hasan Muhammad Masya'. Tu. Dia syarah tu di atas menelangi lah. Min kharijil madrasati saulatiyah, daripada keluaran sarjana lah, khariji madrasah saulatiyah al-hindiyah wa ahadi asasi tizatiha. Dia salah seorang daripada ustaz-ustaznya madrasah saulatiyah al-hindiyah ini. Di mana? Nama wala saulatiyah al-hindiyah bi Makkatal Mukarramati, di Makkah Mukarramah al-Mahmiyah yang dipelihara. Dan Mahyal Mukhaddarat, daripada karangan Tal'atil Anwar. Itu mata Tal'atil Anwar ni mata syair tu. Hak musannif. Musannifnya ialah Tal'atil Anwar. Rafa Astani ialah syarah fi ilmi atharin Nabi al-Mukhtar, pada menyatakan ilmu athar. Makna hadis ini juga dipanggil sebagai athar. Khabar ini dipanggil athar Nabi al-Mukhtar. Nazmi susunan Abdurrahim bin Husain al-Iraqi al-Syafi'i. Itulah matan Tal'atul Anwar ini. Matan Tal'atul Anwar ini ialah karangan Abdurrahim Nazmi Abdurrahim ibn Husain al-Iraqi al-Syafi'i, ghafarallahu lahumma walil muslimin amin. Dan dia pula adalah ikhtisar daripada Alfiyah al-Iraqi, khatib al-Iraqi. Biasa dia 1000. Dia banyak jamnya dulu semua Alfiyah belaka. Bukan nahung saja Alfiyah Ibn Malik saja je. Semua pakai wa Alfiyah belaka ni. Tapi saat inilah ni orang panggil apabila melihat hemah kepada orang kemudian ni semakin kurang ni, maka timbullah orang panggil musannif, jadi mukhtasir. Timbullah era mukhtasar, buat ringkasan. Jadi itu makna mukhtasir orang-orang yang meringkaskan. Kerana kesian kepada orang kemudian ni, kata tidak tengok Alfiyah, bunyi Alfiyah tu pakai terkanjar, pakai tak jadi di mula lagi. Ni, tak jadi belajar. Jadi ni, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Barang tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua ni. Jadi kalau siapa perekat peri tak si belajar di mula, tak boleh langsung kosong ni. Iyalah, tak dapat semua pun buat guna zaman begitu ni. Baiklah, muka surat seterusnya. Naddarallah, ini hadis. Naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hadisun syarif. Inilah kebanyakan kita hadis ke ataupun mustalah hadis,
tema dia ialah hadis ni. Sebagaimana kalau kita fiqh agak man yuridillah, yang ambil hadis man yuridillah yufaqih fiddin. Mana nadarallah, menelokkan oleh Allah Taala, memperbaguskan oleh Allah Taala akan seorang itu apabila dia mendengar maqalati, yang mendengar, mana membaik, menebagus, meneloklah oleh Allah Taala akan seorang yang mendengar akan maqalah aku, akan tutur kata percakapan aku, perkataan aku, fawa'aha, maka dia menjaga akan dia hafaz, dia ingatkan, dia jaga. Mana jaga, sama ada jaga tu jaga bil kitabah ataupun bil hifzi fi sadri, yang ni jaga tu dengan tulis, ataupun jaga dalam hati, yang ni hafaz. Patu fa'addaha, maka dia menunaikan akan dia akan maqalati, menunaikan makna menyampaikan kepada orang lain pula, kama sami'ah, sebagaimana dia mendengar akan, tidak ada kurang, tidak ada lebih, tidak ada takut tambah. Dan itu juga di antara isu yang menjadi keutamaan, yang ini menyampaikan hadis Nabi itu sebagaimana yang didengar daripada Nabi, daripada rawi-rawi. Itu tidak berlaku penokok tambahan. Itulah di antara benda yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa alihi wasahbihi wasallam. Ana baca cepat-cepat ni. Ni maka itu dia. Kata-kata alawan daripada alhamdulillahil azizil qawiyyis syakur. Segala puji itu hanya milik bagi Allah Taala yang Maha Aziz. Al-Azim makna al-ghalib ala kulli syai', yang sentiasa menang di atas tiap sesuatu, yang tak pernah kalah, tidak akan kalah, yakni penguasa. Al-Qawi, yang Maha Kuat. Asy-Syakur, yang membalas dengan banyak, membalas dengan sedikit amalan daripada hamba dia. Al-Masyurati, yang terkenal. Ni'amuhu al-jazilatu, maknanya al-masyurah, yang masyhur. Nikmat-nikmatnya, makna yang kecil, yang masyhurlah oleh nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah saat ni. Al-jazilatu, makna yang besar. Fala yajahaduha, tidak, maka tidak mengingkari akan dia, akan ni'amillah, ni'am Allah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Tak ada siapa-siapa dia pun yang akan mengingkari nikmat Allah Ta'ala ni, illa ghamirun, malaikat orang yang ada hiqdun, penyakit hiqd, penyakit hasad dengki, penyakit hiri hati, au mu'anidun, kerah king, degil, deraking, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi terkena dengan sifat kerah king, sifat degil, inadiyah. Menjadi kufur orang Yahudi dengan sebab inadiyah. Salah satu sebab daripada menjadi kufurnya manusia ialah inadiyah, kedegilan. Bukan dia tak tahu kebenaran, tahu kebenarannya apa dia tapi kerana kerah king dia, kerah pedar dia. Lagi pula kafur, yang sangat-sangat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak demo lagu ni lah orang yang jihad, mana orang yang mengingkari akan nikmat Allah Taala. Lain daripada demo-demo ni tidak akan dapat mengingkari, menafikan nikmat Allah Taala. Sebab dia Allah Taala allazi rafa'a ahlal ilmi, Allah Taala yang mengangkat ke ahli ilmu, wa ja'ala lahum alwiyatan min nur, yang menjadikan bagi mereka itu ahli ilmi bendera-bendera, panji-panji daripada cahaya-cahaya. Wa dabbajahum, dan mentadbij. Dabbajah ni salah satu daripada istilah salah satu daripada istilah hadis ya, hadis tadbij, ada hadis mudabbaj. Lagi akan datang dia akan ada hadis mudabbaj. Ini setengah daripada istihlalil bara'atul istihlal. Dia sebut dah wa dabbajahum, maksudnya memperelokkan juga, memperbaguskan. Tadbij, mana mudabbaj, ada hadis mudabbaj. Mentadbij akan mereka itu ahlul ilmi. Bagaimana Allah Ta'ala membaikkan ahlul ilmi ni? Bima'rifati sahih minas sakim, dengan mengetahui yang mana sahih daripada yang sakim. Sakit maksudnya hadis yang lemah, hadis yang sakim. Allah Ta'ala membaguskan para alim ulama, ahli ilmu itu, dengan menjadikan mereka tu tahu mana hadis sahih, mana hadis sakim. Ala mamaril ayyam waddah duhur, di atas berlalunya hari-hari dan juga masa. Sebegitu berlalu masa, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun, tapi yang namanya ulama-ulama ini Allah Ta'ala beri kepada mereka kemampuan untuk mengenali mana yang sahih, mana yang sakim. Wa auqafahum ala tamyizit tibi minal khabithi, dan memberhentikan, mendirikan akan mereka itu ahlul ilmi ni. Allah Ta'ala memperhenti ataupun mendirikan mereka itu ahlul ilmi ala tamyizit tibi, di atas membezakan mana yang bagus minal khabith, daripada yahudu. Sebagaimana orang ahli berah dia tahu mana berah hudum, orang ahli ikan dia tahu mana ikan molek ikan
tak molek nah. Setiap orang dalam masing-masing bidang dia tahulah mana molek mana huduh. Jadi Allah Taala menjadikan para alim ulama ini, ahli ilmu ini boleh tamyizkan mana tib, mana hadis yang sahih dan juga mana khabis, mana yang dhaif. Wa faddalahun, dan Allah Taala tafdil melebihkan mereka itu alal alim ala katsiri mimman khuliqa, di atas kebanyakan daripada mereka yang dijadikan, yakni manusia fil qadimi wal hadis, hak zaman dulu ataupun zaman sekarang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan akan sebagai syahadah antazimu biha, aku susun dengannya, dengan syahadah saat ni fisil kiman, pada perjalanan orang-orang ittaba'a, man ittaba'a sabilar rasyad, orang-orang yang mengikut akan jalan yang betul, yang mendapat petunjuk. Intizam sil ini suatu gabungnya dah. Izan susun dia macam buah sebeh tu. Kita susun, kita cucuk buah sebeh tu pada tali. Itulah maksud antazimu fi silk. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sabria Nabi Muhammad ni khairul wara, sebaik-baik makhluk. Wa afdaluz zuhad, dan selebih-lebih orang yang zahid. Allazi balaghana, yang telah menyampaikan akan kami fil khabari sahih, pada khabar yang sahih. Allazi la munazi'alah, yang tidak ada orang boleh munazaah membantah baginya bagi hadis sahih ni. Wala mudafi'a, dan tak ada orang boleh menolaknya. Hadis sahih mana? Mana hadis sahih? Naddarallahu mar'an. Tu hadis tu lah maksud dia. Jadi Nabi yang menyampaikan akan kami pada khabar yang sahih. Mana khabar yang sahih? Naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an. Yang mana hadis ni la munazi'a wala mudafi'a, tak ada orang boleh bantah boleh tolak. Nah hadisnya ialah naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an, menelokkan oleh Allah Taala akan seorang yang mendengar daripada kami syai'an, akan suatu. Hadislah faballaghahu, maka dia menyampaikan akan dia akan syai'an saat ni kama sami'ahu, sebagaimana dia dengar balatulah dia sampaikan. Farubba muballagin aw amin sami'in, maka banyaklah orang yang disampaikan itu lebih menjaga daripada sami'. Sebagaimana kita baca hadis dulu, maknanya khutbah wada' pada hajatul wada' itu maknanya ramallah orang yang disampaikan itu lebih menjaga, lebih hafal, lebih faham berbanding daripada sami'. Sami' ni anak murid yang belajar daripada guru. Anak murid sana pergi royak kepada saya dia tu. Jadi dengan sebab tu kita kena sampaikan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ashabihil kiram alladina badalun nafsa. Itulah sabda sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini, mereka yang mencurahkan, badalu mencurahkan diri dia. Nafs makna zahir dan batin. Zahir batin dia dicurahkan akan diri dia, wan nafisa yang elok-elok apa saja fi tashyid hadaddin, pada mendirikan tasyid, pada mendirikan agama ini, pada membangunkan agama ini. Mana sahabat-sahabat ni orang yang mencurah apa saja zahir batin mereka itu untuk mendirikan agama Allah Taala ini. Fa adhat usuluhu, maka jadilah fa adhat, mana adha daripada adha, fa adhat usuluhu, maka jadilah usulnya sabit, usulnya usul maknanya asas dia usuluddin, asal agama itu perdu pangkal agama itu sabitatan, jadilah dia tu sabitatan muhakkamatan, maksudnya sabit mana tetap, yang dimantap lagi, diteguhkan lagi. Biwadihi tamkin, dengan yang terang daripada tamkin, meneguhkan. Amma ba'd, fa innahu lamma kanat al-himamu fa innahu al-hal wa sya'an, maka bahwasanya al-hal wa sya'an lamma kanat al-himamu, tatkala adalah semangat fi hadzal zaman, pada zaman sekarang ni, qasirataz zail, pendek ekor, maknanya pandok. Semangat, hemmoh, motivasi orang zaman sekarang kepada belajar menuntut ilmu ni jadi pandok walaha ilal mukhtasarati in'itafun wa mailun, dan baginya bagi himam fi hadzal zaman ni, hemmoh semangat pada zaman ini, yakni orang-orang zaman sekarang, hemmoh semangat orang-orang zaman sekarang fil mukhtasarati, pada mukhtasar ni maksudnya kitab kecil-kecil yang diikhtisarkan daripada huk asal. Huk asal tu tak adalah besar mana, kecil panjang mana, tapi diikhtisarkan pula jadi mukhtasar. Kecenderungan orang kepada belajar muallif pun terpaksa dah tulis mukhtasar. Lepas mati makna wak syarah, tapi timbul dah satu keadaan orang tu tak boleh dah mengaji banyak-banyak
Jadi kerana hemah mereka sudah dah jadi qasirah kepada mukhtasar in'itafun wa mailun. In'itaf ni maksudnya asal mana in'itafun makna kesiabelah, mailun makna cenderung, condong. Maksudnya lembut kepada mukhtasar. Orang panggil jinak kepada mukhtasar, cenderung kepada mukhtasar. Tak sih mengaji syarah-syarah kitab tebal-tebal berjilid-jilid, tak sih nak mukhtasar. Tu. Atau mukhtasar, kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas-ringkas. Jadi wa kana mukhtasaru alfiyatil hadisi al-musamma bi tal'atil anwar, dan adalah mukhtasar alfiyatil hadis. Alfiyatil hadis asalnya 1000 bait dah. Asal dia 1000 bait. Maka mukhtasar alfiyatil hadis ni al-musamma yang dinamakan bi tal'atil anwar, dalam 300 bait lebih dah. Inilah hak kita baca ni, hak kita akan habis sekarang ni. Mukhtasar kepada alfiyah, asal dia alfiyah. Jadi adalah mukhtasar alfiyah al-hadis yang dinamakan dengan tal'atil anwar qad azuma waqahu. Sesungguhnya besarlah tempat jatuhnya, wa amma naf'u, dan umumlah meratai naf'atnya. Ni tal'atul anwar ni fi jami'il aqtar, pada semua negeri-negeri. Limaza? Kerana apa? Apa ni? Tal'atul anwar dah jadi latah orang pakat mengaji belaka. Orang panggil mukhtasar alfiyah mana tal'atul anwar ni. Lima tawa alaihi min zubadati ma fil alfiyatil iraqi. Kerana mengandungi di atasnya, di atas mukhtasar alfiyah hadis al-musamma bi tal'atil anwar ini, min zubdah pati. Zubdah mana pati ma fil alfiyatil iraqi. Barang yang ada pada alfiyah al-iraqi. Kerana pati-pati yang, dan yang itu yang pertama. Yang kedua, wali ikhlasi muallifihi, dia kerana ikhlasnya muallif tal'atul anwar. Dia ikhlas ni bagi dalam hati. Tetapi sesuatu yang dalam hati ni, apabila dia kuat, dia akan jadi nampak terserlah. Ikhlas ni bagi dalam hati. Tapi orang yang sangat ikhlas akan terserlah keikhlasannya. Kedekut hati, sifat hati kedekut ni. Orang yang kedekut biasa-biasa tak nampak dia kedekut bakhil. Tapi orang yang terlalu kedekut nampak sangat, sehingga orang panggil dia takar jering, tak hidup masing. Kalau kedekut biasa-biasa ni orang tak panggil takar jering. Benci kita kepada orang, sayang kita kepada orang, kalau melampau-lampau nampak sangat. Dan kerana ikhlas muallifnya alladzi nala fi hadzal zaman, fi hadzal fani a'lal maraqi, yang mencapailah pada ini ilmu salahil hadis, ilmu hadis ni akan setinggi-tinggi tempat naik mana pencapaian al-maraqi. Siapa dia? Abdul Rahim tu. Mana Syekh Abdul Rahim Husain al-Iraqi asy-Syafi'i ni. Musannif kitab kita ni itulah Tal'atul Anwar. Makna dia tu dalam bidang pencapaian ilmu hadis ni berada pada a'lal maraqi, sanaha fi dhihnil qasir. Terlintaslah pada zihni al-qasir. Terlintaslah pada zihinku yang qasir ini, pendek ini, pandok ini yang tidak panjang sebagaimana orang-orang lain. Terlintas wa fahmi sakim, dan fahaman aku yang sakim, yang sakit. Itu mimba bitadarru'i lah. Itu dia panggil fi zihni al-qasir. Qasir tu pun maknanya daripada bab tawadhu'. Makna tidak akid diri dak dia faham aku yang telah terlintas lah pada faham aku yang sakim ini, yang sakit ni. Al-fatir lagi pula yang penat, yang letih ni, tidak cergah. Mana zihni aku yang tidak cergah ni. Atataffala, bahawa aku buat tataful. Buat tataful ni makna buat kanok-kanok. Tataful makna ngindilah. Masuk buat tataful tu maksudnya dengan tidak ada permintaan daripada siapa-siapa untuk menulis kitab. Dia kerana setengah daripada silah antara muallif mengarang kitab tu kerana diminta oleh seseorang, misalnya oleh pelajar, seperti kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Ada satu orang pelajar, dia minta Imam Ghazali buat satu kitab yang paling rekah, yang mudah dia nak faham ni. Imam Ghazali pada permulaannya tak berapa gemar. Karena Imam Ghazali ni dia kalau dia menulis, dia tak jadi sikit. Akhir sekali bila sudah kitab terbaru dia khabar, siapa dia nak mengaji kitab aku ni? Lalu dia perekah. Tu Imam Ghazali ni. Jadi apabila ada satu orang pelajar ni dia minta tolong sangat-sangat.
Lalu Imam Ghazali kabulkan juga. Lalu jadilah kitab yang paling ringkas dikarang oleh Imam Ayyuhal Wala, ada terjemah bahasa Rumi pun ada. Maknanya at-tatafalu ni buat dengan tak ada siapa dia minta, siapa dia suruh. Tu ambil daripada tiflun. Kalau orang mengindir dia panggil tufailun. Orang tak ajak dia duk mengindir. Dia panggil tufail. Ni at-tatafalu, buat tataful. Buat kanok-kanok maksudnya tak ada siapa dia suruh karen. Tapi terlintas dalam hati aku, biarlah tak ada siapa dia minta, tak ada siapa dia suruh pun aku nak buat jugalah, pandai-pandai aku, inisiatif daripada diri aku sendiri. Tu maksudnya an atatafala ala hadzal mukhtasari al-jamil, di atas mukhtasar yang comel ni. Mana mukhtasar yang comel ni? Atul Anwar ni. Comel bedak ni. Biwad'i syarhin alaih, dengan meletakkan syarah di atasnya, di atas mukhtasar jamil ni. Laisa bil qasir, tidaklah panjang sangat, wala bitawil, tidaklah panjang sangat sehingga jadi jemung. Yakunu munasiban li hali ahli hadzal zaman, adalah dia syarah ni aku nak buat ni munasabah lah, munasiban bagi kelakuan ahli zaman ini. Aku nak buat qada-qada munasabah lah, qada-qada yang munasabah alladhi qalla fihi al-ilmu, yang sedikitlah padanya pada ahli hadzal ilm, ahli hadzal zaman ini, al-ilmu oleh ilmu. Subhanilah macam Ibrahim Al-Laqani, yang mengarang kitab matan Jauharah Tauhid tu. Dalam khutbah dia sebut dia pun tidak nak buat panjang juga, sebab dia kata walakinna tatawi minal kallatil himam, kerana akan tetapi daripada panjang-panjang sangat ni jadi tupu oleh semangat, jadi jemung lah. Jadi murai kepada orang awam, jadi dia pun tak adalah nak buat panjang-panjang sangat tapi jatuh kepada kita orang kedia ni hok mukhtasar pun tu dah anggap ke dah satu besar juga, kitab besar juga tu. Jadi hemah manusia ni semakin kurang semakin malah nak mengapa, malah nak mengaji. Jadi wasara kullu man yunsabu ilahi 'indal 'ammati mumtahan, dia jadilah tiap-tiap mereka yang dibansakan kepadanya, kepada ahli hadzal zaman ni, 'indal 'ammati, di sisi orang awam, mumtahanun maksudnya diuji, makna difitnahkan dia dicoba akan dia wa umdati, walau bagaimanapun wa umdati fi hadzal syarhi, umdah aku, tepat pegang aku, tepat rujukan aku, atau umdah, tepat berpegang aku. Umdah ni makna tiang seri tu dia panggil umdahnya. Tepat umdah akunya, tepat pegang aku fi hadzal syarh, pada syarah ini, ala kutubil fanil masyhurati, di atas beberapa kitab fan, kitab-kitab mustalih hadis ini lah yang masyhurah fihi, padanya, pada hadzal fanning, pada fan ini, pada fihi fi hadzal syarh, pada syarah ini, ka alfiyatil hafiz sendiri, seperti alfiyah al-hafiz al-iraqi wa syuruhiha, dan juga beberapa syarah kepada alfiyah al-hafiz al-iraqi. Alfiyah al-hafiz al-iraqi ni pula disyarah oleh beberapa orang pensyarah syurah. Ada beberapa orang mensyarah ke alfiyah al-iraqi ni. Jadi aku rujuk kepada alfiyah tu sendiri, aku juga rujuk kepada beberapa syarah. Wa tadribir rawi, tadribir rawi ni ialah kitab mustalah hadis lil hafiz as-suyuti. Ini ada di Mesir pun, mana ada kitab ni, mana alladhi, ada pelajar yang beli lisannya bahawa huwa fil haqiqah syarhul li taqribil Imam Nawawi, yang mana kita tadrib, mana mereka ni panggil kitab tadribur rawi. Tadribur rawi Imam Suyuti ni ialah pada hakikatnya ialah syarah bagi takrib Imam Nawawi. Imam Nawawi pun dia ada juga kitab mustalah hadis, nama dia at-taqrib. Jadi tadribur rawi itu syarah kepada takrib Imam Nawawi khasatan, secara khususnya. Wali kutubil fanni ammatan, dan bagi kutub-kutub fan, kitab-kitab hadis secara umumnya. Wa ala syarhin nazim, dan di atas syarah nazim. Syarah nazim ni bagaimana? Yang ni Tola'atul Anwar ni, itulah Syekh Abdul Rahim bin Husain al-Iraqi ni, dia buat mata ni, dia sendiri pun ada syarah. Dia sendiri pun ada syarah mata dia sendiri ni. Dia juga ada syarah, tapi sekarang kita baca syarah orang lain. Syarah Hasyam Masyak ni, kepada Tola'atul Anwar ni. Jadi Hasyam Masyak kata, aku juga iktimad, aku rujuk juga kepada syarah tua kitab sendiri, syarah musannaf sendiri.
Itu Sayyidi Abdullah Al-Musamma bihadiyil abrar. Baca hadi bihadiyil abrar. Wa iyahu a'ni bil hadi, bukan huda dak. Baca dengan hadi. Lagi akan datang dalam kitab ni dia akan sebut hadi. Hadi maksud dia hadil abrar. Dia tidak akan sebut penuh, dia akan sebut hadi. Mana hal hadiu maksudnya hadil abrar. Hadi abrar ni ialah kitab syarah kepada Tol'atul Anwar yang dibuat sendiri oleh tuan kita. Inda naqli syai'in minhu, di sisi menakalkan suatu daripadanya, daripada hadil abrar, au nisbati syai'in, atau menisbahkan suatu ilai kepada hadil abrar, dia sebut hadiyi saja, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu. Mimma, lain daripada kutubul masyhurah sana. Mimma tajiduhu ma'zuwan huna, daripada bara yang engkau dapati akan dia akan matu dibansakan di sini, di dalam kitab ini. Wa qad ikhtartu an aj'alahu, dia aku memilih bahawa aku menjadikan akan dia akan syarah ini, hadza syarha ni, mazjan ma'an nazmi, capu serta dengan nazam. Masuk capu tu lah ke mana? Itulah dia buat, dia tulis dulu mata data, kemudian semasa dia mensyarah tu dia capu mata, kemudian dia syarah buat tubik mata pula. Tu gitu, tu dia panggil mazjan, capu. Tidak kata buat mata saja-saja kemudian syarah atau buat mari dah mata dak. Ini uslub mana dia capu. Mazjan ma'an nazmi raja'an, hal keadaan aku mengharap an yuqarriba, bahawa uslub mananya apa yang aku jadikan ani ja'li, menjadikan aku akan syarah ini sedemikian rupa ni, yuqarriba, mendekatkan, bahawa mendekatkan ijtinaba ma'ani, memungut akan makna-maknanya, makna-makna hazal syarhi. Memungut sebagaimana memungut buah tu. Memungut akan buah pula, akan makna-maknanya hazan. Wa yudhallilu, menghinakan maksudnya memudahkan, menyenangkan. Si'aba mamanihi, hok payah-payah daripada mabna-mabnanya, maksudnya kalimah-kalimah hok matan Tol'atul Anwar itu yang dirasakan kita jadi payah, insya-Allah syarah ini akan menjadikan lebih mudah sikit. Ala anni, di atas bahasanya aku di atas ani lam abraz fi hadzal medan, di atas bahasanya aku, di atas bahasanya makna tapi, soalnya macam orang panggil istidrak lah. Lam abraz, tidaklah aku ni, dia ada dua makna baraza tu, maksudnya dia ada bariza yang bermaknanya timbul ataupun menonjol di dalam medan ini, ataupun dengan makna kalau ya berazu, makna ya berizu, baca bagi bawah itu maksudnya ialah melebihi. Tidaklah aku ni mengatasi pada medan ini, ataupun maksudnya tidak menonjol. Abras, baris makna nyata, domain baris, domain yang nyata. Tidaklah aku ni menonjol sangat dalam medan ini. Tu mudda'ian, hal keadaan aku mendakwa anni min ahli hadza sya', bahasanya aku ni ialah daripada ahli ini sya'an ilmi hadis ni. Bukan ni, itu mimba bitawadhu', daripada bab tawadhu' lah. Ghayra anni mutasyabbihun, malaka bahwasanya adalah aku mutasyabbihun, meniru-niru, tasyabbuh, meniru ya. Itu dia kata ni, aku ni duk tiru-tiru biman ala hadzal tariq, di atas mereka, atas jalan ni aku tiru je, belagak je aku ni sebenarnya mutamassil, belagaknya aku ni action je ni. Aku bukan pandai sangat dalam medan, bukan mana aku bukan ahli dalam medan ni, aku ni belagak je ni, nak tiru-tiru atas hadzal tariq. Awala berpegang ya ni, awala mana awal, mana berpegang. Mutamassilun menyerupai aku bima ansyadahu, ataupun mutamassilun tu maksudnya ialah mengambil contoh bima ansyadahu al-awwalu, dengan barang yang bernasiblah angka dia akan oleh orang-orang dulu. Dia kata apa? Dia kata fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kiram falahum, maka tiru-tiru olehmu, maksud menyerupai, sengaja menyerupai, makna tiru-tirulah olehmu illam takunu mislahum,
Kalaupun mung ni tidak adalah seperti mereka itu. Mung ni tidak seperti mereka itu, tapi tiru-tirulah, Sebab apa? Inna tashabbaha bil kiram falahum, kerana menyerupai dengan yang mulia itu ialah falah, kejayaan. Tu. Jadi walaupun kita ni tidak, tapi kita buat-buat dulu, tu. Tiru. Jadi aku pun tak apalah, aku bukan ahli, tapi aku biarlah, aku nak buat-buatlah, aku ni ahli ni jugalah. Seolah begitulah. Tu maknanya. Semua ni tak lain tak bukan ialah mimba bi tawaddu', daripada bab tawaddu' lah. Wa ma ubri'u nafsi min wuqu'i khata'in fihi aw khalalin. Dan tidaklah aku berlepas diriku daripada jatuh salah padanya, pada hazard syar'i aw khalalin, cedera. Tidak aku melepas diriku, maksudnya diri aku tidak terlepas daripada buat salah. Dalam hal begitu tidaklah aku melepaskan diri aku daripada jatuh salah. Memang ada silap. Kalau menjumpa ada benda tak kena gambar, memang betul. Aku mengaku aku tak terlepas daripada buat silap. Fa inni mahalu kulli naqsin wa zalalin. Sesungguhnya aku ni tempat tiap-tiap kekurangan dan tergelincir. Tempat tiap-tiap kekurangan dan gelincir. Ni dia dah panggil duk tabik lah ni. Merendah diri daripada dia. Tak apalah, walau macam mana pun, wa 'alallahil karimi fi najahi umuri, di atas Allah Ta'ala Al-Karim yang mulia pada kejayaan pekerjaanku, awal tu aku berpegang, wa fima ana bisadarihi, daripada barang yang aku membetuli dengannya, yakni kitab ni lah yang dia kata ni, ista'antu wa atamatu, aku minta tolong dengan Allah Ta'ala dan aku iktimak, wa qad istahsantu, dan aku sesungguhnya aku membela elok, an adhkura, bahawa aku sebut dulu qabla syuru', sebelum daripada masuk kepada perbahasan ilmu ini, aku rasa eloknya, alangkah baiknya seandainya aku sebut dulu muqaddimatan, akan satu muqaddimah fi hadil fanni, pada ta'rif fan ini, fanil hadis ni, mustalahil hadis ni, wa mawdu'i, mawdu' dia, gapo dia mawdu' fan ini, wa faidatihi, faedah hadzal fan, gapo wadi' dia, wa wadi'ihi, orang yang buat, yang mengantarkan ilmu ni siapa dia, wa ghairi zalika, dan hak lain daripada mereka itu, mimma yata'allaqu bihadzal ilmi, daripada barang yang bertakluk dengan ini ilmu, limadza liyakuna syuru'an, supaya adalah masuk fi hadzal fan ini, ala wajhil basirati, di atas wajah yang terang. Wajah bukan muka dah, mana wajah tu masuk ala basiratin, mana masuk dengan keadaan cerah, nampak. Maksudnya tahu. Bapak itu maknanya seolah-olah kalau buat kerja dalam cerah. Kalau kita tidak lalu ke mukadimah, seolah kita buat satu pekerjaan tu dalam gelap, meraba-raba, terasa-rasa, buat tu tak tahu berapa, gapo dia faedah dia, apa dia utun, nama tak tahu, tu maknanya meraba-raba lah. Bila begitu fakultu, maka aku kata al muqaddimatu ila Allah Subhanahu wa ta'ala bisawab. Bisa ada membetulinya. Bisa dari dengan membetulinya. Membetuli itu maksudnya benda dia nak tulis ni lah. Mana maudhu' kitab dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي نعمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فمن يهده الله فلا مضل له أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فبلاغة الكلام وبلاغة المتكلم balaghah mutakallim ataupun kita buat sifat mausuf sifat al mutakallimul balighu, mutakallim yang baligh. Kebalaghah kalau kalau bahasa Melayu fasih ni kita kefasihan, sebab fasih jadi bahasa Melayu dah. Kalau balaghah ni kerana kita tak guna bahasa jadi kalau kita nak buat juga kebalaghah lah. Jadi kebalaghah mutakallim balaghahnya mutakallim itu adalah malakatun, mana bakat.
Malakah tu makna hayatun fil qalbi ar-ras, mana hayatun rasikhatun fil qalbi, ataupun sifatun mawujudiyatun fil nafs. Tu suatu sifat, suatu kelakuan yang ada dalam diri kita yang sangat kuat. Ya qatadiru biha, yang mana kuasalah, mampulah dengannya, dengan malakah ini, ala ta'biri, di atas mentakbirkan anil maksudi, daripada maksud yang dikehendaki. Yang dikehendaki dalam hati kita tu, bi kalamin balighin, dengan kalam yang baligh. Dan sudah maklum dah, baru ni mana kalam yang baligh ini bermakna kalam itu adalah fasih juga. Kalam yang fasih tak semestinya baligh. Kalam yang baligh pasti dia fasih. Sebab dalam baligh itu kena ada unsur fasih, fasahati. Adapun baligh itu ialah mutabaqatuhu lil muqtadahal, itu saja. Itu makna balaghah. Mutabaqah, muwafaqahnya kalam itu bagi muqtadahal. Jadi muqtadahal itu yang perlu difahami dengan sebaiknya. Kalau kita tersalah faham situ, ya jadi payahlah. Kalau boleh faham situ, muqtadahal mudah. Jadi mutakalim yang baligh ni ialah mutakalim yang ada malakah ni, ada malakah. Jadi kalau dia tidak ada malakah, walaupun dia bercakap dengan kalam yang baligh sekalipun, tapi dia tidak ada malakah ini, tidak nama mutakalim yang baligh ataupun balaghatul mutakalimin. Tu fi ayyi gharadin, kana pada mana-mana gharad ada ia kalam itu. Maksudnya gharad tu je, maksudnya istifham ke, tamanni ke, cita-cita ke, ikutlah, tahazun ke, menyesal ke, semua. Orang maksud kalam tu dia dapat sampaikan dengan cara baligh. Baligh ni sampai kepada orang yang mendengar itu. Itu maknanya dia ada malakah. Ada malakah. Tu. Jadi dengan itu makna selesai. Dalam muqaddimah ilmu balaghah ni ada 5 perkara lah. Yang pertama fasahatul kalimah, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim. Kemudian balaghatul kalam, balaghatul mutakallim. Tu 5 perkara tu. Kena faham. Tapi kata muallif kita rahimahullah taala, wa yu'rafu at-tanafuru bizauqi. Diketahui akan tanafur dengan zauq. Zauq ni rasa hati kita tu, rasa kepada bahasa tu. Kecapai bahasa. Kalau kecapai makan itu dengan orang panggil pekecak yang ada di lidah. Ni dapat kecak rasa zauq kepada bahasa. Iaitulah tanafur, sebab dia ada 2 tanafur. Satunya pada bahagian kalimah, mana fasahatul kalimah, jangan ada tanafuril huruf. Macam mana kita nak tahu? Kerana masuk tanafur itu ialah asyiqal yang ala lisan. Mana berat di atas lidah, lid nutuki, bagi nak bertutur dengan berat lidah kita nak sebut tu. Itu nak kepada zauq, zauqus salim. Jadi diketahuikan dia itu maksudnya, maksud dia sininya hok kita akan belajar ni, walaupun kita nak sana itu hok fasahah balaghah tu sebegitu banyak, tapi hok tu ada dah di tempat lain. Dalam nahwu, dalam sarah. Jadi hok betul-betul dalam kitab ni, dalam kitab balaghah ni, hok mana tu. Walaupun hok dalam balaghah tu dia mencakup isu masa ni, tapi benda tu ada dah dalam nahwu, ada dalam sarah, ada dah dalam bahasa. Jadi hok ni zauqullah, makna mengecapai bahasa tu. Tu. Sawa'un kana tafuru au kalimat bi zauqi as-sahih wa huwa, baca sikit. Az-zauqus sahih wa huwa quwwatu ghariziyah, kekuatan ghariziyah, naluri, insting, laha ikhtisasun bi idrakil lataifil kalam. Baginya ketentuan dengan mendapatkan yang halus-halus daripada kalam, yang lembut-lembut daripada kalam, wa mahasinihi al-khafiyah, dan kecantik-kecantik ke kalam yang tersembunyi. Itu makna zauqul lughah tu. Makna kekuatan gharizah itu yang ada. Wa tahsulu bi mumarasati kalami a'immatil kitab. Hasil dia lagu mana? Dengan mumarasah, periksa dan juga mengkaji kalam a'immatil kitab, imam-imam kitab, wa tafatun li khawasi ma'ani, dan buat perhatian juga memikir bagi khawas-khawas ma'ani yang tertentu, makna-maknanya, wa taraki bihi, wa aidan tahsulu bi tanzihil aqli wal qabi amma yufsidul adabi wal akhlaq. Juga hasil dia dengan membersihkan akal kita dan juga hati kita daripada perkara yang membinasakan adab juga akhlak. Maksudnya kalau kita biasa kecek kasar, kecek menata, beruk, babi, menyupah gitu, maka kemampuan zauq asal ini dia akan jadi luntur, akan jadi pudar.
Dia orang biasa kecek kasar ni dia tak dapat nak merasalah bahasa tu, kehalusan bahasa. Tu. Yang ni kita kena jaga ni. Adab ni melibatkan kita kecek akhlak ni. Jadi kalau orang tu dia tanzih akal dia, hati dia daripada akhlak-akhlak yang buruk, adab-adab yang tidak baik, makanya orang panggil antaranya menjaga ke zauqul lughah sat ni. Mana zauqul lughawi makna kecapai kepada yang dibangsa kepada bahasa sat ni. Mana bahasa perkataan tu kita boleh rasa. Tu. Jadi benda ni benda yang halus. Jadi maknanya kalau kita tak kita duk satunya kita kena jaga. Orang panggil anugerah gharizah ini. Yang keduanya mana kita boleh asah dia. Satunya jaga daripada benda yang merosakkan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Itu merosakkan. Nah, pergaulan kita dengan orang hok bercakap dengan seperti orang-orang pasar kecek lagi mana. Orang jual ikan ni, hok tinanya bertepik lah bergapo ni biasa nah. Jadi orang-orang lagu maknanya cara hidup kebiasaan begini menyebabkan zauqul lughawi itu maknanya dia hilang. Nah, jadi kalau kita Melayu juga mana orang-orang sastra tu. Maknanya dia bercakap dengan alam tapi hak tu makna tak ke mana juga kalau dia tidak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana duk main sastra saja jelah makna dia sakat alam saja dah. Sehingga boleh jadi etis boleh jadi sebab dia terhenti setakat alam. Supaya juga sains kalau terhenti setakat alam tak ada gapo lah. Tu heta iktiraf lah pemikiran lagu tu. Makna kemampuan kamu merasik bahasa gitu maknanya tidak akan memberi apa-apa kebaikan Jadi sekarang ini maknanya agama ini makna benda-benda yang lataif, benda-benda yang halus, ada benda-benda yang latif. Jadi bahasa-bahasa cara Allah Taala dia ada bahasa mengepek, bahasa sinis, bahasa menempelak, bahasa macam-macam. Jadi kalau kita tak faham orang nganying kita orang perli kita jadi kita seronok baru. Padahal orang nganying, orang benci kita, orang tak suka. Kita kata dia suka kepada kita Jadi orang panggil bukan orang tu tak pandai, kita tu tak pandai untuk memahami. Jadi ilmu ma'ani ni cara kita nak menyampaikan maksud, kemudian kita nak memahami maksud orang tu nak kepada ilmu ni juga. Itu dia panggil az-zauq. Jadi tanafurul kalimah ataupun al-huruf dapat diketahui, difahami melalui zauq. Tu zauq kita. Kemudian wa mukhalafatul qiyasi bil sarfi dengan ilmu sarah. Menyalahi qiyas seperti fakil idgham, merungkaikan idgham pada kalimah yang wajib kita idgham. Hak tu kita kena tahu dalam ilmu sarah. Jadi belajar dalam ilmu sarah dah. Jadi sini dia tak ada sebutlah. Bab apa dalam kitab Balaghah ni dia tak ada royak bab mukhalaful tak bahas mukhalatul qiyas tanafurul huruf. Kalimah. Itu diketahui daripada bidang yang lain. Wadafu ta'lifi, susunan yang lemah, susunan kalam yang lemah. Wa ta'kidul lafziyu, tersipu lafaz itu bin nahwi dengan nahwu. Ilmu nahwu sipu lafaz dalam ilmu nahwu. Susunan lemah. Wal gharabatu, kalimah yang pelik-pelik. Kalimah yang pelik-pelik, jangan ada unsur gharabah. Itu pun juga menjadikan tidak fasahah kalimah tu. Kalimah yang pelik-pelik tu bi kasrati tila'i ala kalamil arabi, dengan banyak itilak memantau melihat di atas kalam orang Arab. Kalau dalam bahasa Arab jadi maksudnya barulah kita tahu kalimah tu gharabah atau tidak. Kita orang jauhin gharabah berlaku perkataan Arab, mungkin kita tak tahu. Orang tak tahu sepatah rambut semua gharabah berlaku. Ini dalam istimal orang Arab, bahasa-bahasa macam itulah. Infranqa'a sepatutnya insarafu ani. Jauhnya beramu jangan duduk dekat aku Tapi dia guna infranqa'u ani. Malakum takakatum. Bak puak mung pakak beripung liku aku kata kakku ikum ala zinjinah, supaya mung pakak likun beripung di atas orang gila. Aku tidak gila Ifranqa'u ani. Lagi beramu Jadi orang mendengar tu pakak telopong habis. Tak faham mung kecek gapo? Kecek Perancis kau Jadi malakum takakatum maksud malakum mujtama'tum. Kakak-kaktum mana ijtama'tum. Bapa-bapa mung duk pakak beripung di atas dia aku kata kakku ikum kajtima'ikum, seperti berhitung kamu ala dijinah di atas orang gila. Aku tak ada gila Jadi perkataan itu perkara yang gharib gharabah. Itu diketahui daripada kalam orang Arab. Wa ta'kidul ma'nawiyyu bil bayan. Barulah ada dalam ilmu ini. Bersimpul makna, bersimpul lafaz dalam nahwu. Ta'kidul lafzi dalam ilmu nahwu. Wa ta'kidul ma'nawi bil bayan. Barulah ada huraian dia dalam kitab ni.
Jadi sebelum daripada takkidul maknawi semua tak ada. Tak nak enam cara dah dalam kitab ni. Wal awalu wal muqtadayatuha bil ma'ani. Segala ahwal-ahwal, hal-hal itu dan muqtadanya al ahwal itu diketahui bil ma'ani. Maka apa yang kita nak bicarakan ialah inilah at-taqidul maknawi dan juga ahwal muqtadal ahwal itu. Fa wajaba ala talibil balaghati ma'rifatul lughati. Maka tafriq dia wajiblah di atas penuntut ilmu balaghah mengetahui akal bahasa, makna bahasa Arab nah. Wasarfi, saraf, sebab nak tahu mukhalafatul qiyas. Nak tahu tanafuru fil kalimah fil huruf, kena tahu bahasa Arab. Wa nahwi, nak tahu ta'qidul lafzi. Wal ma'ani wal bayan ma'a kaunihi salimaz zauqi, serta keadaannya talibul ilm, talibil balaghah ni. Penuntut ilmu balaghah ni salimaz zauq, sejahtera zauq dia, tak buana nah. Kathirat tila'i ala kalamil arabi, dan banyak melihat di atas kalam orang Arab untuk mengetahui orang panggil gharabah tu, gharabah. Perkata-perkata yang gharib tak biasa dengar ni. Jadi kalau kita tak bergaul dengan orang Arab ni, di mana kita tahu perkataan ni gharib tak gharib? Qala ilmul ma'ani. Nah, sekarang masuklah kepada ilmu ma'ani, fanul ma'ani. Huwa al-ma'ani itu makna dia ma'anin jamak kepada maknan, makna-makna. Huwa ilmul ma'ani. Ilmu ialah satu ilmu. Ni takrif dia. Yu'rafu bihi, yang diketahuilah dengannya, dengan ilmu ma'ani ni, dengan ilmu ni. Ahwalul lafzi al-arabi, boleh diketahui dengan ilmu ma'ani akan kelakuan lafaz-lafaz Arab allati biha, yang mana dengannya dengan ahwal lafzil arabi ni, dengan kelakuan perangai lafaz-lafaz Arabi. Ahwal ni makna perangai, kelakuan. Jadi kalau orang dia panggil perangai. Nah, perangai karakter ni, perangai lafaz Arab. Dia ada perangai bahasa Melayu, perkataan bahasa Melayu dia ada perangai dia. Kalimah Thailand, bahasa Thai, kalimah-kalimah dia ada perangai dia. Cina dia ada perangai dia. India ada perangai dia, ada perangai belaka. Ni, ada ahwal dia. Sebab tu bukan mudah kita nak betul-betul dengan bahasa yang lain. Selain daripada kita betul-betul sejak daripada kecil lagi. Jadi perangai lafaz-lafaz Arabi allati biha, yang mana dengan perangai-perangai lafaz Arab ni lah yutabiqu muqtadal hal, muwafaqatlah kalam itu, lafaz itu, muwafaqatlah lafaz itu akan muqtadal hal, tuntut semasa. Jadi fa mukhtalifu suwarul fatakhtalifu, maka dengan sebab tu maka tafriqnya fatakhtalifu suwarul kalam, maka bersalah-salahlah surah-surah kalam rupa bentuk kalam itu, likhtilafil ahwal, kerana bersalah-salah ahwal. Kalau dalam nahwu enggak bersalah ahwal tu makna baris, makna dia baris tu ahwal kalimah, baris. Sini awal dia makna ahwal. Jadi bersalah kelakuan kalimah ataupun lafaz itu menjadikan bentuk kalam pun jadi bersalah-salahan juga. Masalah misalu zalika, bermula misalnya demikian itu kata ikhtilafu suwaril kalam li ikhtilafil ahwal ini. Qalu ta'ala, ila firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu adakah asyarrun, adakah akan kejahatan yang dikehendaki an biman fil ard, dengan mereka yang fil ard ay alal ardi dalam bumi, bukan dalam bumi, atas muka bumi. Yang ni mereka, yang ni manusia di atas muka bumi ni. Am arada bihim rabbuhum rasyada ataupun menghendaki dengan mereka itu man fil ard itu, oleh Tuhan mereka itu rasyada. Tu dia. Bakpo percakapan ini dalam laras bahasa ini ada ikhtilaf. Tengok bagaimana. Fa inna ma qabla am,
Maka bahawasanya barang sebelum daripada am. Sebelum pada am mana? Asyarrun urida biman fil ardi. Suratun minal kalam. Ialah satu surah, satu rupa daripada kalam. Tukhalifu menyalahi surat ma ba'daha. Menyalahi surah yang bentuk kalam selepas daripada am. Sebab apa? Li'annal ula, kerana yang pertama sebelum daripada am tu fiha pada al-ula, yakni sebelum daripada am, fi'lul iradah. Fi'l iradah mana urida mabniyun lil majhul, dibinakan dia bagi majhul, yakni urida. Wa tsaniyatu yakni ma ba'daha, barang selepas daripada am itu, fiha pada tsaniyah tu fi'lul iradah juga. Fi'lul iradah juga, tapi mabniyun lil ma'lum, dibinakan bagi maklum, mana arada. Apa sebelum daripada am tu makna urida, lepas pada am itu makna arada. Laras bahasanya tidak selaras lah. Orang panggil tak laras, tak selaras lah bahasa tu. Kalau arada berlaku, urida berlaku. Apa belum daripada am makna urida, apa lepas pada am itu makna arada. Tu. Sebab ahwalnya adalah berbeza. Maka surah kalam pun jadi berbeza juga. Apa yang menyebabkan ikhtilaful suratul kalam? Berbezanya surah kalam, ikhtilafi ahwalil kalam. Berbeza ahwal kalam itu. Bagaimana? Wal halu ad-da'i lidzalika. Al halu makna faktor, hal yang menyeru lidzalika. Ikhtilafus suratain, kalamain, bersalah-salah dua rupa kalam ini. Nisbatul khairi ilahi subhanahu wa ta'ala fi tsaniyati, kerana menisbahkan kebaikan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi tsaniyah, pada tsaniyah. Itulah surah kalam yang kedua, iaitu selepas daripada am. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ana petunjuk. Jadi wa mana unisbati syarri, dan menegahkan nisbah ke syar ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala fil ula. Am syarrun urida biman fil ardi. Itu jelas dalam pelajaran akidah tauhid kita. Maknanya ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tu perdu dia. Dan juga adab Nabi Ibrahim, adab Nabi Khidir. Maka dalam kenyataan orang panggil akidah tauhid kita, haram kita menisbahkan perkara yang tak baik kepada Allah Taala. Isnak benda yang tak molek, tak comel kepada Allah Taala, tak boleh, haram. Walaupun hakikatnya begitu. Tapi menisbahkan membansakan benda yang tak baik kepada Allah, hukumnya adalah haram. Sebab maknanya benda yang baik kita kena isnak kepada Allah, tapi yang kurang itu maksud kita kena isnak kepada diri kita sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, daripada diri kamu sendiri. Itu dia panggil al-adabu ma Allah Subhanahu wa taala, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyarrun urida, adakah kejahatan yang dikehendaki? Siapa dia yang menghendaki? Allah lah. Tapi dia tak sebut Allah. Sebab apa? Sebab mana unisbati syari' ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah kena asyarrun urida. Jadi halnya apa dia? Hal di sini ad-da'i. Hal atau ad-da'i ini makna perkara yang menyeru, yang menjadi hamil, faktor yang membawa kepada kalim fi'il iradah itu dibawa datang dengan sirah majhul. Sirah majhul. Halnya ialah kerana tertegah menisbahkan benda yang buruk kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Sedangkan selepas daripada am itu dinisbahkan fi'lul iradah itu kepada Allah itu dengan kebaikan makna rasyada. Maknanya hak tu dia panggil maknanya menisbahkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hal yang membawa kepada surah kalam itu dibawa datang dengan surah bina majhul sebelum daripada am, dan juga bina ma'ruf selepas daripada am. Itulah dipanggil hal. Dengan sebab ikhtilaful hal, maka hasilah ikhtilafus suratil kalam. Berbeza-bezanya surah kalam itu kerana hal saat ni. Situlah. Begitulah makna kita baca tafsir. Tengok, kita cari orang panggil hal itu yang kita cari. Kita cari hal itu. Dalam hadis kau apa hal itu. Pak apa berkecek balah ni hal situ. Barulah makna kita tidak terperangkap dengan zahir-zahir lafaz itu
Jadi ada gap dia benda ni. Apa ni kecek lagu ni? Kita tanya selalu ni. Apa ni kecek lagu ni? Apa tu hewak bertanya, mana hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Apa pakai royak betul-betul lalulah ni. Pakai royak kata orang-orang yang tahu itu lebih baik, lebih afdal daripada orang yang tak tahu. Apa buat mari dengan hal ni? Adalah di sebalik itu ada hal, dia ada ni. Kelakuan itu apa buat mari dengan penegasan ini? Mana? Apa buat mari dengan penegasan secara istifham tanya tapi maksud dianya ialah untuk ikrar, menegaskan. Bahasanya tidak sama ni. Lepas tu buat bertanya, adakah sama ni? Sama maknanya seperti afara'aitum ma tahrusun, adakah kamu tidak tengok kepada apa yang kamu tanam? Ni. Maksud adakah kamu tidak melihat tu maksud dia suruh mana tengok ni. Mana tengok kepada apa yang kamu tani, jangan tidak tengok. Tapi bawa dengan surah dianya ialah orang panggil surah istifham. Tapi makna dia bukan makna istifham, makna dia suruh. Sebab apa? Sebab ada apa orang panggil mendatangkan makna suruh itu dengan rupa pertanyaan. Dia adalah hal dianya. Jadi ikhtilaful awalil kalam itu makna yurithu ikhtilafi suratil kalam. Wa yanhasirul kalamu huna ala hadzal ilmi fi sittati abwab. Dan tersimpanlah oleh kalam di sini fi ilmi al-ma'ani ini di atas ini ilmu ni fi hadzal kitab, mana pada di atas ini ilmu fi sittati abwab, fi sittati abwab pada nebab. Jadi ilmu ma'ani yang kita akan belajar ni ada nebab lah semua sekali. Nebab itu dia punya syllabus dia lah, sukakan dia. Qala al-babul awwalu ila akhir wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.